Saya mengikuti perbincangan ini dengan penuh minat kerana dia juga membuka banyak ufuk-ufuk pemikiran saya. Tapi nak jadi mudah lah ya. What do I want when it comes to education? Apa yang saya nak agaknya? I have a dream. Tu cakap pasal Martin Luther King macam ni. Saya ada satu impian bahawa ilmu itu akan menjadi satu yang amat kita dahagakan. Setiap orang dia memang suka kat ilmu, cintakan ilmu. Cinta ni sebenarnya kalau kita katakan cinta je, dia tak makna ada apa-apa, melainkan kita nampak kesan dia, ekspresi dia tu, tanda dia. I love you doesn't mean anything until and unless cinta itu nanti ada manifestasinya. Dan saya baru terbaca tentang Asmaul Husna. Tidak ada sekadar hub saja, tetapi yang ada adalah Al-Wadud, yang memberi cinta tu. Jadi kita pun kalau misalnya TFTN nak meletakkan falsafah pendidikan cinta itu, pada saya itulah dia hasil daripada rasa cinta itu tadi, keprihatinan tadi itu dijelmakan secara itu. So I guess we are on the right track. Tapi apa yang saya impikan adalah satu sikap terhadap ilmu. And that to me is the most important thing that need to change. Hari ini kalau kita cakap ke anak-anak kan, saya rindukan suasana di mana kita seronoknya nak pergi sekolah tu kerana kita akan jumpa dengan guru yang akan membukakan pintu untuk dunia ini. Tak sabar nak pergi ke sekolah itu kerana di situ nanti ada banyak ilmu baru. Tapi hari ni kalau kita cakap pasal belajar, pergi sekolah, pergi universiti, beban. Exam atau assessment is a very important thing. Kenapa yang kita benci peperiksaan tu? Sebab kita rasa ilmu tu beban. Dan pada saya, sikap merasakan bahawa ilmu itu beban adalah menunjukkan bahawa kita started off with the wrong side dah ni. Ilmu tu sepatutnya liberating, dia memerdekakan kita. Dia menjadikan, dan pepatah Melayu dulu-dulu saya rasakan saya amat mengkagumi generasi Melayu lama, orang-orang dulu yang memerhatikan alam ini. Ikutlah resmi padi, lagi tunduk, lagi berisi. Bila saya bincangkan ni dengan Profesor Tony Holland, another educationist daripada New Zealand yang datang baru ni, dia kata, Halina, that's really deep, dia kata. I really admire orang Melayu dulu ni, dia kata, who can actually look into nature dan come up dengan macam tu. Dan kita tahu, kaya kita dengan bahasa-bahasa tu. Tapi, how many of you are interested of that? Mereka tak kita kata, kena hafal peribahasa, kena hafal gitu, Anak murid saya belajar tentang anatomy. Doktor ni kena belajar anatomy, Saya tak nampak kegairahan dia nak belajar tentang otot jantung, tentang QRST complex, electrical charges yang dia tak langsung rasa kagum terhadap tu, sedangkan dia belajar tentang jantung yang mana tengah berdegup dalam dada dia tu. Melainkan, bila kata, macam beban tu kan. Rasa macam nak goncang-goncang tu kan. Why don't you feel that you want to learn more? Tak ada yang tu. I think kita bercakap tentang the damage that we have done. Ustaz Hazrizal kata we have dehumanized, we have make robots. I think we have made worse than that. Ilmu itu satu yang fun. It's so fun learning. But anybody rasa fun lagi? Mungkin di zaman saya dulu masih saya terasa lah cikgu-cikgu yang murabbi dan murabbiyah ini, apa pun bangsa dan agama dia start off with the right attitude. Dengan niat bahawa sekarang kita cakap tentang outcome based education, kita kena ukurkan tu kat mana outcome dia, kemenjadian. Pernah dengar? Kemenjadian. Menjadi ke tak menjadi? Pada saya cikgu-cikgu orang dulu-dulu ni lama dah outcome based. Maksud dia akan mengukur kejayaan itu dengan menjadi tak menjadi anak murid dia. Dan saya rasa mungkin saya nak bagi kredit malam ni kepada cikgu saya
Mrs. Shu. Saya dulu di Sekolah Seri Puteri Jalan Kolam Air. Saya daripada Sungai Besar Selangor, ya. Arwah bapak saya dulu qadi pegawai kerajaan, tapi saya membesar dengan anak petani sawah, ya, dekat Sungai Besar tu. Ya, saya dari kecil saya memang dekat dalam sawah, padahal bapak saya tak ada sekangkang kera pun sawah, tapi sebab depan rumah saya tu sawah lebar, ya, saya memang hidup macam anak pesawah. Ya. Dan kawan-kawan saya yang seronok saya kawan ni, semuanya kat kelas corot. Ya, kelas corot je lah, ya. Saya ni, dapat nombor 1. Tapi, masa kecil lagi saya tahu, walaupun kawan saya tak pandai membaca dan mengira, dia pandai lari. Ya, dia pandai panjat, pokok, ya. Dia pandai tangkap ikan. Dan bila saya baca tentang multiple intelligence Harvard Gardner, saya dah tahu tu lama bahawa kepandaian kita bukan hanya pada menulis dan mengira. Ya? Dan dalam konteks itu saya kira that is a discovery yang kita sendiri akan ni daripada pengalaman hidup saya. Saya nak ceritakan tentang Mrs. Shu hari ni sebab saya rasa dia antara cikgu yang saya akan kenang sampai bila. Masa tu saya form 2, Sekolah Seri Puteri Jalan Kolam Air. Very tough competition walaupun masa tu belum dah semuanya nak A saja, ya. Tapi semua budak-budak pandai daripada seluruh negara ni lah yang duduk kat asrama tu. Dan saya ingat kelas tu pukul 2 petang, prep dah lepas minum, dah makan, semua mengantuk. And it was maths, ya. Matematik, bulatan dan nak kira radius saya, ya. Ada pi tu. Mr. Shu, dia ajar sekali, saya tak faham lagi. And all of us tak faham. So Mr. cakap, okay, let me try again. Dia try lagi sekali, mula dia cakap Melayu, lepas tu cakap orang putih, nasib baik dia cakap Cina. Kami tak faham lagi, tapi masuk kali kedua saya dah nampak. Saya kata, okey, saya nampak dah ni. Sekali, cikgu ajar sekali-kali yang ketiga, saya nampak dah. Saya kata, tapi saya lagi senang, ada cara lagi senang ni. Mesti cu ajar yang panjang macam ni. Because maths is like that, kan? Dia ada banyak cara. Lepas kali keempat, mesti cu tanya kelas. Faham tak faham? No, semua. Tapi dia terpandang saya yang duduk depan tu, muka saya dah cerah agaknya. Halina, awak dah dapat? Dah. Dan saya teringat dia pegang chalk tu, ya. Kita dulu pakai kapur. Halina, tolong ajar kelas awak. Dan saya bangun, ya, sekarang ni saya nampak lagi Mrs. Chu punya baju warna apa pun nampak lagi, ya. It's so vivid, ya. Saya ambil chalk tu dan saya kapur tu dan saya kata, saya nak ajar tapi cara saya, boleh ke cikgu? Boleh. Dan dia jalan ke belakang kelas. Dan dia duduk di belakang. Dia tak kacau saya. Dan saya ajar kawan-kawan saya. Dan kawan-kawan saya dapat lah. Tapi saya rasa because that is the 5th time, ya, dia kena ajar, ya. Bukannya saya lah agaknya. Tapi, dia kata, macam tu faham lah, kan. Dan daripada belakang kelas, Mr. Chu, dia peluk tubuh tu. Okey kelas, dia kata lepas ni Mrs. Chu tak payah masuk kelas sebab awak ada cikgu matematik yang amat pandai. Okey, dia cakap macam tu. Saya tahu dia tidak menyindir saya. Ya? Dia datang ke depan kelas, ya, dan dia pegang saya kata, okey, ini Mrs. Chu Junior. Dia kata, okey, well we have fun macam itulah. But that thing lasts for me. Saya baru realise hari tu, saya pandai mengajar. Sebab apa? Mrs. Chu cakap saya pandai mengajar. Okey? Dan untuk agaknya kita semua yang menunggu-nunggu Mrs. Chu dalam hidup kita ni, I do not know whether you have found. But I have found one Mrs. Chu and a few more lah lepas tu. Ya? Jadi agaknya, ya, pada saya, bukanlah anak murid ni nak jadi macam mana, nak dapat banyak A tu. I think we have lost our focus. Tapi sebenarnya, kemenjadian itu adalah, walaupun dia mungkin tidak akan jadi seorang yang berapa A pun, tapi kalaulah pun macam tadi, ya, Dr. Menteri kata, kalaulah pun dia nak akan jadi seorang petani, dia akan jadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain. Ya, sebab orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. So, okay, I rest my case. Maksud dia beginilah, ya. Memang, ya, there is not one way, tak ada satu cara nak mendidik manusia. Dan saya akan pegang apa yang Rasulullah SAW gunakan, iaitu dia memang learner centered. Dia berpaksikan kepada siapa yang di depan sedang belajar itu. Ya? Dan pada saya, itulah yang membezakan seorang cikgu yang betul-betul bijaksana, ya, dibandingkan dengan guru-guru biasa.
William Ward dia ada katakan, biasalah ni akan dengar ya. A mediocre teacher tells. Cikgu biasa-biasa ni dia menerangkan. Dia bagi tahu. Macam mana ayat dia? Ni, cikgu nak bagi tahu kamu ni. Tu. So siapa cikgu yang skrip dia memang macam itu tu, we're just a mediocre teacher. Mediocre lah, biasa-biasa. Now a good teacher ya, dia explain. Ya, cikgu yang bagus ni dia menerangkan. So macam mana dia punya kata-kata? Okey, cikgu nak terangkan kepada kamu. Perkataan terang ni cukup bagus ya, sebab dia daripada gelap kepada terang. Mencerahkan. Okey. A superior teacher demonstrate. Cikgu yang cemerlang ini, dia akan menunjuk ajar. Tunjuk dan ajar. Dan untuk saya di Fakulti Perubatan, kami punya learning outcome, ya, semua start dengan at the end of this program, students should be able to demonstrate ability to take history, ability to perform physical, demonstrate semua. Jadi saya selalu cakap dengan rakan-rakan saya, come on guys, we cannot be less than a superior teacher. Sebab memang kita jadi cikgu doktor ni, kita kena demonstrate anak murid kita kena be able to demonstrate. Dan akhir sekali, a great teacher inspires. Guru yang agung ini, dia akan mencetuskan rasa ni. Rasa bahawa saya nak jadi macam cikgu tu. Saya ingat masa saya duduk di kalangan audience selalu kan, saya agaknya jenis orang yang mudahlah teruja dan terinspire ni. Duduk situ kata, okey, 10 tahun lagi saya kat depan tu. Hari ni saya tengok sana, okey. Bagi saya berapa lama lagi saya dekat sana pula. Kan, macam tu jugalah kan. Jadi dia selalu ada begitu, dan itu yang menjadikan ni dan akhir sekali saya rasa marilah kita mula dengan diri kita dululah. Kalau you all semua ni TFTN, alhamdulillah, but I think the major transformation must start with you. Saya rasa kalau boleh tak nak lagi dah, you all pergi tengok anak-anak yang mungkin you all rasa disebabkan kesian. You have to go beyond kesian. That you have to believe you can make some changes. Dan okay, take it from a teacher yang dah lama ni kan. Anak murid kita kadang-kadang dia tak menjadi pun macam yang kita nak. Daripada 10 tu, 1 pun payah. Tapi percayalah jadi cikgu ni so rewarding. Kalau tak kat dunia ni, nanti kat akhirat nanti yang kita akan dapat ni. Sebab arwah bapak saya pesan, dan saya akan pesan juga kepada semua cikgu yang mendengar cikgu tak akan jadi kaya. Itu yang Pak Cik Lee kereta kecil je Cikgu kan, kecuali cikgu yang mungkin MLM lah kot minta maaf siapa yang direct selling tu memanglah dapatlah mata belalang tu kan. Tapi kalau cikgu biasa-biasa ni saya rasa arwah bapak saya masa dia bercakap tu, dia memujuk kita. Hari ingat, jadi cikgu dia kata takkan kaya macam yang biasa ni. Sebab dia amat kaya. Rasulullah punya hadis yang kata terputus daripada anak Adam tu apabila dia mati melainkan 3 perkara, cikgu ada semua tu, dan dia dah memang paling banyak sekali. Pertamanya ilmu yang bermanfaat. Hari ni seorang pelajar saya kata, Prof, Prof ada ajar satu prosedur tu, saya ingat sampai sekarang. Dan dia dah grad dah mungkin 10 tahun. Itu bila saya mati pun itulah nanti yang akan ilmu manfaat. Keduanya sedekah jariah. Tak ada gaji lah yang boleh bayar kita punya susah penat jadi cikgu ni tau. Air mata kita, masa kita, keringat kita, dia tak serupa dengan gaji yang kita dibayar akhir tu. So agaknya yang selebih itu sepatutnya dibayar oleh kerajaan Malaysia contohnya kita sedekahkan aja. Saya rasa macam itulah kan, boleh ke? Tak tahulah, boleh lah kot Nah, yang ketiga ni anak yang soleh-solehah mendoakan. All this masih ingat anak soleh-solehah ni anak yang datang daripada rahim kita lah. Tapi berapa ramai sangatlah seorang manusia wanita ni boleh beranak. Ada orang tak ada anak pun. Ada orang mungkin Allah takdirkan tak kahwin pun. Habis orang ni siapa nak mendoakan dia? Now if you are a teacher, all that yang depan tu. Yang esok kalau lusa hari Isnin nanti you all jumpa, itu semua nak you all. Tapi malangnya hari ni, kita tak treat dia macam anak kita. Kita tak doakan dia macam anak kita. Kita tak menangis dengan dia. Kita tak bimbang macam kita jaga anak kita.
Dan kalau misalnya kita didik anak-anak yang di depan kita tu macam anak kita, insya-Allah mereka inilah nanti yang akan mendoakan kita. So please cikgu, your reward is not here. Dan pada saya, innamal a'malu binniyat, tanyakan pada diri kenapa nak jadi cikgu ni. Dan insya-Allah dekat situ I think you start off on the right track. Wallahu a'lam. Kita tak lengahkan masa, terus sambung dengan Dr. Wazli. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menarik bila Dr. Har cerita tentang budak yang pelajar dia yang tak berminat tengok jantung Tak minat tengok jantung. Saya terbayang bila dia jadi doktor nanti macam mana Jantung benda yang ajaib tu pun dia tak minat, dia tengok pesakit lagi dia tak minat. Dan ini banyak kita hadapi kat hospital, terutamanya hospital kerajaan. Kan? Hospital swasta, dia tengok kita begitu berminat, bukan dengan kita, dengan duit kita. Jadi benda kita lalui. Kadang saya bila bawa orang tua saya pergi jumpa dengan doktor, kadang rasa separuh tu nengok muka pun tidak. Ni sakit apa ni? Lama dah. Lama kenapa tak datang hospital cepat? Oi, ni makcik ni. Macam tua macam nek kau. Umur baru berapa dah jadi spesialis, belajar straight gitu. Jadi macam itulah. Itu kat hospital kerajaan. Kalau kat hospital swasta pula, ni bahaya ni, terus esok juga pergi operate Tak ada kata-kata yang nak bagi. Ni bukan Dr. Mona lah, Dr. Mona bagus kan. Sebab suami dia Ustaz Azrizal. Tiap-tiap hari kena Okey. Siapa ni? Jadi cara dia layan orang tu macam tak tahu jadi bebanan apa. Jadi ni mengingatkan saya kepada kata-kata orang tua. Selalu bila kita tanya anak murid lah, kalau ngajar kat sekolah, Cikgu Zamir dan lain-lain, kadang tanya, nak jadi apa? Nanti ada kata, nak jadi doktor, nak jadi gini, nak jadi... Seorang kawan kepada Dr. Mazhar dulu waktu dia sekolah rendah, cita-cita dia nak jadi sultan. Tapi dia duduk Penang. Sampai sekarang Dr. Mazhar bila buang dia, dia kata ada seorang tu nak jadi sultan, nak jadi agung itulah, tapi dia Penang Saya kata jual mi sultan boleh ke? Restoran sultan. Di Penang dia tak ada sultan yang duduk istana, tapi banyak mi sultan, nasi kandak sultan dan sebagainya. Raja pun aja Raja Linggam. Siapa ni? Bila kita nak jadi apa? Tapi kadang kita duduk gelap bila kata nak jadi orang. Nak jadi orang. Kata memanglah selama ni kau bukannya binatang Yang dia katakan jadi orang tu pepatah Melayu. Kan? Jadi orang. Dan jadi orang begitu bermakna. Kadang kalau separuh orang boleh kata nak jadi orang, biar jadi orang. Biar berjenis macam orang perkataan orang itu rupanya dalam bahasa Melayu ni ungkapan yang saya rasa inilah pedagogi cintanya. Inilah pedagogi berdasarkan pandangan sarwa orang Melayu tu. Iaitu menjadi orang itu orang yang berguna. Tadi kata Ustaz Azrizal tentang sharing kata berani jadi miskin orang takut berani memberi kan, sharing is caring kan. Khairukum anfa'ukum linnas. Rasulullah SAW ajar kita yang baik di kalangan kamu yang bermanfaat kepada manusia. Inilah yang dipanggil sebagai ihsan. Jadi orang. Orang Melayu kata jadi orang. Jadi orang macam mana? Orang yang dia bukan setakat dia sendiri orang, dia nilai orang lain sebagai orang. Bukan sebagai customer, bukan sebagai komoditi, bukan sebagai sumber kewangan dan bukan sebagai masalah. Kalau dia jadi cikgu, dia ngajar anak murid, tak rasa anak murid jadi masalah. Walaupun anak murid tu memang bermasalah. Kalau dia jadi doktor, dia treat patient, dia tak rasa patient tu sebagai masalah. Tapi dia tengok dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ini masalah tak ada kasih sayang. Sebab tu Ilyich ni Ivan Ilyich yang buku Deschooling the Society, dia bukan cerita tentang school saja. Kalau masih ingat sebelum tu dia cerita tentang apa? Hospital. Bagaimana dia kata hospital itu kena deinstitutionalize kan. Hospital ni satu benda yang telah meregimentasikan usaha kasih sayang di kalangan manusia. Akhirnya kasih sayang itu diubahkan menjadi sumber buat duit. Hari ni kalau separuh orang anak-anak suruh jadi doktor macam itu Ustaz Azrizal, baru nak jadi doktor kan. Sebab apa? Mak bapak tu orientasinya adalah orientasi bukan orang. Orientasi duit.
Tengok kalau jadi doktor, lepas berapa lama jadi spesialis, kerja dekat KPJ, hospital KPJ ataupun kerja kat Gleneagles dan sebagainya, boleh buat duit daripada orang. Akhirnya nampak benda tu material. Ivan ini dia lihat bahawa sistem perhospitalan itu menjadikan manusia yang selama ini doktor ataupun tabib secara zaman berzaman memberikan khidmat di atas dasar kasih sayang, nak bantu orang, akhirnya hilang benda itu semua. Begitu juga dia against schooling, kerana schooling telah menghilangkan satu perkataan yang satu unsur yang paling penting dalam masyarakat, iaitu educator, pendidik. Tugas mendidik ni bukan kerja cikgu saja. Sebab tu kadang bila kalau nak dikecilkan pedagogi kasih sayang dan sebagainya pada cikgu, saya rasa tak setuju. Ia patutnya dihayati oleh semua Muslim. Dan satu perkara, hadis yang Rasulullah sebutkan yang kadang-kadang saya rasa bila kita lihat pada diri kita, kita menilai, iaitu apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Ta'ala letakkan rahmat, ada sebuah ihsan ihsan, letakkan rahmat, kasih sayang, belas kasih itu pada setiap benda. Dan hadis itu dia sambung lagi. Kalau nak bunuh, bunuh elok-elok. Kalau sembelih, lepas sembelih biarkan binatang tu hilang nyawanya. Dan Nabi sebut tentang benda dah mati, apatah lagi benda-benda yang bernyawa. Jadi segalanya bermula dengan kasih sayang. Segala-galanya, sama ada kamu nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi sesiapa pun cikgu, dia kena titik tolak kasih sayang lah. Dan ini yang kurang diajarkan kat sekolah. Sebab yang diajarkan kepada kita, tahun ni sekolah kita nak dapatkan 100% 5A. Tahun ni kita nak, akhirnya orang yang budak-budak ni dititipkan dengan perasaan apa? Perasaan komersial. Competition tu bagus, tetapi competition di atas nombor, di atas angka, dan bukan di atas belas, dan bukan di atas perasaan kasih sayang. Kalau dididik dengan kasih sayang, dia tak akan rasa rugi kalau dia pelajar corot. Dia tak akan rasa rugi kalau dia belajar tak boleh faham apa, pai apa dan sebagainya. Saya sama sekali tak faham. Saya tak suka matematik. Saya cakap dengan anak saya, dia minat matematik, masuk olimpiad dan sebagainya. Kata kesianlah kau dapat pak yang tak tahu apa, yang tak minat matematik. Itu yang mungkin saya tak boleh nak jadi syariah advisor bank, sebab tak boleh kira duit. Okey. Cuma satu perkataan daripada Paul Freire bila dia sebut tentang real education ataupun authentic education. Dia kata apa? Authentic education, apa kerjanya? Dia kata it must allow people to learn of their incompleteness. Real education ini ataupun authentic education, dia mengajar kita supaya melihat kekurangan kita. Kan? And strive to be more fully human. Dan belajar untuk menjadi lebih manusia. Ini authentic education yang kita katakan berteraskan kasih sayang. Itu. Maksudnya sama ada dia itu grade A, di kelas depan, duduk di belakang dan sebagainya. Jikalau dia jadi orang, Paul Freire pun tahu pepatah Melayu, jadi orang. Ya. Nak jadi orang yang sempurna. Dan kita jadi orang tu dengan melihat kelemahan diri kita untuk kita perbaiki. Sebab itu kan saya suka baca Syed Naqib Al-Atas. Dia sebut falsafah pendidikan yang sering dicernakan oleh Prof. Wang Daud. Dia kata konsep asalnya ialah takdib. Konsep asalnya ialah mendidik, kan? Mendidik dan untuk menjadi manusia yang kamil mutakamil. Saling lengkap melengkapi itu. Betul. Sebab tu dia kata dia buat contoh dalam Islam, tradisinya para ulama Islam, dia tidak dijuzuk-juzukkan dengan specialization ilmu tertentu. Dia boleh dalam semua. Dia panggil polimat. Tetapi dia lupa satu perkara. Kalau sekadar menjadi seperti itu, akhirnya dia akan menjadi arrogant. Dia rasa dia lah authority. Dia menjadi bongkak. Bila bongkak adalah ilmu, akhirnya tak mau dengar orang lain. Dia rasa dia saja duk betul. Dan ini tidak ada dalam kamus ulama' terdahulu. Adalah ulama' yang bongkak dan sebagainya. Kita baca. Dia lupa satu lagi unsur, iaitu unsur kasih sayang ni tadi, ihsan. Dan saya rasa berminat dengan Zainuddin Sardar, seorang penulis yang begitu nakal di UK. Dia Muslim dan kat Malaysia ni di ban bukunya. Okay. Dia bila sebut tentang sains Islamic sciences, Islamic science, dia tidak sehaluan dengan Zakir Naik, dengan Maurice Bucaille
dengan sesiapa lah yang kamu dekat sini yang beriman dengan sains Islamnya ialah bila kamu buka Quran jumpa ayat tentang keajaiban sains, apa tu tentang apa itu Big Bang dan sebagainya. Tak, dia kata itu bukan sains Islam. Sains Islam adalah sejauh mana seorang saintis itu apa pun dia belajar dia dapat terjemahkan dengan menolong manusia dan mengelakkan kefasadan dan memberikan kebaikan bukan sekadar kepada diri dia, kepada masyarakat, malah kepada alam sekitar. Itulah sains Islam, iaitu lihat kepada consequences dia. Dan ini tidak akan berlaku jikalau tidak ada perasaan ihsan, perasaan rahmat, ataupun cakap mudahnya perasaan cinta. Cinta ni jangan disempitkan. Kadang-kadang bila kita sebut cinta ni, sering cinta ini telah dirogol perkataannya. Bila sebut cinta, ialah sebab ni orang putih lah ni, penjajahan. Sorry. Pak Aristotle, Plato, contohnya kan. Saya seorang yang anti kolonial. Apa ni? Siapa tu? Foucault, Michel Foucault. Okay. Love itu yang telah diubahkan jadi cinta itu telah dirogol oleh apa ni? Epistemologi Barat yang meletakkannya dengan nafsu. Yang akhirnya menguntungkan apa ni? Pihak apa ni? Orang yang komersial. Bahasa sosialis panggil puak kapitalis. Pada puak sosialis pun lagi teruk kan? Serupa 2 kali 5 kan? Memuaskan puak-puak yang mengikut hawa nafsu. Seperti mana Malik bin Nabi gambarkan, dia kata seperti apa ni, di zaman Nabi itu tanam bayi itu bukan budaya Arab. Kerana budaya ini sesuatu yang baik, tetapi dia kata satu sikap yang buruk yang telah ditonjolkan untuk menjaga status, untuk menjaga menaikkan nafsu itu. Kerana apa? Kerana hilangnya perasaan ihsan dan rahmat tadi. Jadi cinta itu sepatutnya di luar kerangka hubungan seks saja semata-mata. Kadang kita kata di luar kerangka lelaki dan perempuan. Sekarang ni lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan pun duk main cinta juga kan. Cinta yang songsang dia kan. Siapa ni? Cinta itu terlampau luas. Dan kadang-kadang kita hanya faham cinta itu dalam bentuknya yang begitu shallow ataupun cetek. Seperti yang saya sebutkan tadi, hatta kita lihat kepada alam sekitar, itu ada cintanya. Lihat pada binatang pun ada cintanya. Ini bukan cinta jadi zoofilia pula kan. Tetapi cintanya dalam menjaga alam sekitar kan. Kita melihat kepada keluarga, kepada alam kepada bukan sekadar kepada kanak-kanak susah dan juga kepada kanak-kanak yatim, malah juga kepada golongan lain yang marginalized, OKU. Kepada orang kaya, kesian tengok dia. Jadi cintanya kita kena sedarkan dia tanggungjawabnya. Jadi Dr. Siddiq Fadil dia kemukakan satu lagi konsep yang perlu ada. Dia kata ini konsep yang telah ada sebati dalam jiwa orang Melayu berdasarkan pandangan sarwa Islamnya, iaitu konsep tahriri tanwiri. Tahriri pembebasan, tanwiri itu pencerahan. Dia kata pendidikan itu mesti datang dengan membawa misi ini. Bahawa setiap individu itu perlu dia ada misi dalam hidupnya untuk membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia. Ini macam kata-kata Rabi'i bin Amir kan, ketika diutuskan untuk memerang orang Parsi itu. Dia nak bebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada pemerintah yang zalim. Sistem yang zalim, daripada penjajahan, daripada kolonial, daripada imperialis, malah daripada pemerintahan yang otokratik, daripada pembodohan rakyat, Fir'aunisme dan Babalisme. Ini semua nak cerdikkan rakyat, nak sedarkan rakyat. Itu perlu ada visi di dalam pendidikan. Dan yang keduanya tanwiri, pencerahan, supaya tidak jadi bodoh, supaya tidak mudah dimanipulasi oleh golongan yang zalim seperti mana Fir'aunisme. Ini apa kerja Fir'aunisme? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Dia bodohkan kaumnya dan kaumnya ikut dia. Innahu kanu qauman zalimin. Dan itu mereka itu daripada orang yang zalim. Zalim kerana dia bodoh, zalim kerana dia tidak mahu pandaikan diri dia, dan zalim kerana dia rela untuk bersama dengan Fir'aun. Dan masalah dekat dunia Islam ni masih ramai Fir'aunisme macam gini. Rakyat dibodohkan dengan perkara yang short jangka masa dekat dengan RM500 dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih kepada semua ketiga-tiga panelis. Kita telah pun sampai ke sesi soal jawab. Oleh kerana kita hanya punyai 20 minit sahaja, jadi cadangan saya akan baca 2 soalan untuk setiap panelis. Kita cuba jawab dalam masa 2 atau 3 minit untuk setiap soalan. Panelis nak cabut undi ke? Saya petik saya. Ini untuk Dr. Mazli. Soalan pertama, negara apa yang mempunyai model pendidikan terbaik yang boleh dijadikan contoh pendidikan cinta? Syamil Zulbida. Dua soalan lah. Soalan ni banyak. Soalan kedua, ni soalan untuk Ustaz Asrizal. Sebentar. Susah nak cari soalan Dr. Mazli. Soalan kedua, bagaimanakah cara atau pendekatan pendidikan cinta kepada anak-anak yang datang daripada keluarga bermasalah? So ada 2 soalan. Soalan pertama tadi, negara mana model terbaik yang mengamalkan pendidikan cinta? Okey, saya semazhab dengan Ustaz Asrizal, iaitu kami tidak tak tahu betul, nanti dia kata dia tak. Okey, saya mempunyai mazhab bahawa saya tidak suka negara ataupun kerajaan menentukan sistem pendidikan. Saya tidak suka kerajaan untuk standardiskan apa yang perlu diajarkan kepada anak-anak. Dan saya beriman dengan free education. Free education ni bukan free tak payah bayar. Kan? Dia kena bayar. Bukannya orang yang datang nak belajar tu bayar, tetapi ada orang lain yang bayar. Sama ada melalui wakaf, melalui zakat, melalui derma, melalui CSR atau sebagainya. Education adalah milik masyarakat, bukan milik kerajaan. Kita tidak mahu wujud kerajaan Oceana. Tahu kerajaan Oceana? Ini dalam buku 1984, George Orwell. Kita tak belajar kat sekolah dulu Dr. Har belajar. Kita tak belajar sebab kita sekolah kebangsaan yang telah kerajaan regimentasikan pemikiran kita. Kecuali saya lah, saya sekolah agama rakyat, jadi itu lagi tak belajar kan. Okay. Sekolah agama rakyat ni, saya rasa benda yang saya paling miss sekali bila masuk. Kenapa saya perasan lah, kadang orang kata, apa hasil sekolah agama rakyat? Saya sekolah agama rakyat. Maksudnya hasil daripada sekolah yang tidak mengharap kepada bantuan kerajaan dan kerajaan tak tentukan. Tapi bila lepas mereka ambil alih, dia buat SBK, Sekolah Bantuan Kerajaan, habis terus idealisme. Masyarakat tidak turut untuk membangunkan sekolah. Dulu, sekolah agama tempat saya duduk tu, masyarakat keliling macam-macam. Dia nak bantu. Yang kayanya bantu dengan kewangan. Dan cikgu-cikgu memang subhanallah, ini memang fisabilillah lah. Gaji 300 zaman tu. Ni zaman awal 90-an. Kan? 80, tahun 90, 91 gitu. Gaji 300 lebih, gaji 400. Kami ni anak murid bayar yuran. Dan orang keliling bagi makanan. Kalau hari Jumaat paling best, makan nasi ayam. Hari lain, makan sayur kobis dengan ikan kering kan. Tu nak time tu, ya Allah, kurus kering, cahaya mata besar, pakai serban kan. Carilah duit sampingan, pergi jual majalah kan. Nasib baik ada rakam kan. Boleh cari duit sampingan time tu. Okey. Siapa ni? Nak ceritanya, dinamisme apabila masyarakat dilibatkan dalam pendidikan. Dan ini saya dapati di dalam apa diutarakan oleh Ivan Illich dan juga oleh Paulo Freire, iaitu mereka menyeru bahawa kena ada unsur masyarakat bertanggungjawab. Ini agak kelakar sebab apa? Paulo Freire ini seorang Marxis. Marxis ni berfaham sosialis. Biasanya dia percaya kepada kerajaan kena tentukan regimentation kan pemikiran sekolah ini, kan? Mereka ini beriman dengan statism, welfare state, kan? Tetapi pendapatnya juga Ivan Illich ini telah diambil oleh puak libertarian. Rakan kami lah, Wan Saipul. Kenapa? Kerana pada mereka, bagi golongan libertarian, dia seperti mazhab saya, iaitu tidak suka negara ataupun daulah menentukan corak apa yang nak belajar kat sekolah, tetapi masyarakat yang tentukan dan supaya ada competition kat situ. Tapi dalam kes ini nampak gaya Illich dan juga Freire telah bersependapat semazhab dengan
libertarian. Dan sebenarnya bukan libertarian. Libertarian baru saja. Islam dah kemukakan konsepnya. Iaitu sekolah ini bukan dikuasai oleh penjajah. Zaman Saljuk itu ianya ditentukan oleh wakaf. Zaman Uthmaniyah wakaf merecup timbul. Jadi kalau tanya negara apa, saya minta maaf lah saya tak nampak contoh berdasarkan negara. Tetapi contoh berdasarkan khidmat. Kita ada hizmet, kita ada. Kalau kat Malaysia ni saya bagi salute respect kepada sekolah Sri dan SMI. Kalau ABIM itu. Kalau bagi JIM sekarang Ikram, kita ada sekolah rangkaian. Ini sekolah-sekolah yang bangun tanpa mengharapkan bantuan kerajaan, tetapi diusahakan secara jamaah, mengembalikan konsep social capital. Dan kalau bagi materi, nanti tak sebut materi, orang materi marah pula. Di utara tu ada sekolah rangkaian materi, dan sekolah-sekolah ini sekolah rakyat. Bukan orang nak buat untung, bukan orang nak buat duit macam separuh sekolah internasional dan sebagainya. Tetapi ni orang yang beriman dengan idealism, ingin bantu rakyat, ingin islahkan masyarakat, ingin membawa kebaikan, menghasilkan orang yang beriman. Mereka buat sekolah ni. Dan cikgu-cikgu ramai berkorban. Sebab tu saya selalu respect dekat cikgu-cikgu yang ajar sekolah agama rakyat. Kadang siapa, sampai mana pun saya ngajar universiti, bila dengan dia orang ni, saya terpaksa respect lah. Pengorbanan dia orang tinggi. Terutamanya yang veteran, yang semenjak awal dibuka sekolah sampai habis, subhanallah. Sebab mereka datang kat situ bukan sekadar untuk target budak dapat 5A dan sebagainya. Yang paling penting mereka nak tarbiyah, supaya dia orang ni jadi orang. Bila sebut tentang soalan yang kedua, saya ingin tambahkan satu perkara. Dalam kita nak buat kebaikan ni, dia tak boleh buat seorang-seorang, dia kena berjemaah. TFTN lah kata jemaah tapi apa yang binding? Sebab ada waktu kita exhausted. Ustaz Zizah kata kita mengharap kepada Allah SWT. Itu antaranya. Tapi yang paling penting, saya kena ada unsur keduniaan itu sendiri. Kita kena ada reward. Dan reward yang paling menarik ialah bila kita bekerja dalam jemaah. Kita bekerja dalam organisasi. Rewardnya bukan reward dalam bentuk material lah, tetapi reward kebersamaan kita. Kerana manusia itu ialah haiwan yang suka hidup haiwan lah. Adalah makhluk yang hidup secara berkomuniti. Cuma satu perkara lah, kita dalam nak memberi ni, kita kena diisi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu, dia tak boleh nak berikan sesuatu. Kita dah cakap titik tolak kasih sayang. Kita nak berkhidmat dan sebagainya. Tetapi bagaimana diri kita, pengisian bagi diri kita. Sebab tu adanya unsur, kena adanya unsur diri kita ini kena sentiasa dahagakan ilmu, sentiasa tambahkan ilmu, dan kena ditarbiah untuk kita tarbiah orang lain. Jadi konsep kita terima tarbiah, kita tarbiah orang lain, dan kita saling tarbiah mentarbiahi. Ataupun pinjam istilah Syed Nakib, dia kata takdib kan. Takdib. Kalau takdib ni kat sekolah tempat Arab, kalau takdib tu orang kena denda, itu namanya takdib. Kalau tarbiah ini lebih luas. Itu dalam kerangka bahasa moden lah, bukan bahasa yang semantik berdasarkan Isuzu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Dr. Mazli. Ada dua soalan untuk Dr. Halina. Kita cuba dalam masa bawah 5 minit. Soalan pertama, adakah manusia yang tidak mempunyai 5 perkara yang telah disebut oleh Dr. Halina tadi tidak boleh menjadi seorang pelajar yang bagus? Soalan pertama 5 perkara tadi, jika tiada, bolehkah menjadi pelajar yang bagus? Soalan kedua ni agak panjang sedikit. Dia kata kebelakangan ini banyak ibu bekerja berhenti dan menjadi suri rumah untuk memilih mengadakan homeschooling, mengajar anak sendiri kerana hilang kepercayaan kepada sistem pendidikan. Apa yang akan berlaku dalam masa 10 tahun jika ini terus berlaku? Kekurangan wanita di tempat kerja sebagai pemimpin, anak-anak kurang social skill. Okey. Tadi saya rasa soalan tu menjadi pelajar yang bagus saya rasa dia agak tak align dengan konteks saya tadi. Dalam konteks yang pada saya semua pelajar dia ada potensi menjadi bagus, tetapi dia bergantung juga kepada guru dia. Dia punya murabbi dan murabiah tadi sama ada mampu atau tidak untuk mengadakan delta tadi tu, perubahan dalam 5 aspek itu yang dikatakan oleh Profesor Hassan Langgulung. So pada saya isunya bukan sama ada pelajar tu bagus ke tak bagus, tapi cikgu dia tu boleh ke tak untuk memberikan perubahan dari sudut yang 5 tadi, akidah, akhlakiyah,
akliyah, insaniah dan juga jasmaniah tadi. So mungkin soalan tu pada saya ya mungkin tak berapa tepat, tapi all of us memang ada potensi untuk menjadi pelajar yang baik itu ya, insyaAllah. Syaratnya kena ada guru yang mampu menterjemahkan hasil pendidikan tadi. Untuk wanita ni, besok saya ada di UM juga bersama dengan Dr. Mazli dalam satu seminar kerjaya dan keluarga ya. So yang tu memang mungkin isu dia, siapa yang nak tahu memang boleh kena datang esok Tapi saya rasa argument bahawa nanti kalau semua orang duduk di rumah, tak ada wanita yang bekerja, janganlah guna macam tu saya rasa itu simplistik sangat. Ataupun anak-anak, okay, homeschooling is another issue. Tapi wanita bekerja ni pada saya ya, zaman dulu wanita tak bekerja sebab dia tak ada kelayakan, dia tak ada peluang. Jadi dia terpaksalah hidup di dalam ya penjara rumah suaminya tu, berharap kepada banyak mana suami nak bagi ya. Jadi yang itu tu agaknya ya, yang macam dirasakan degrade wanita. Maka masa tu adanya usaha-usaha pemberdayaan ya, bukannya memperdayakan ya. Dia empowerment of women tu, hingga kan wanita sekarang ya boleh belajar. University enrollment memang ya 3/4 atau 70% tu adalah perempuan sekarang ni pula ya. Dan akhirnya semua termasuk bidang-bidang profesional yang dulunya lelaki pun sekarang ni dah wanita juga yang ni. Macam engineering di UKM, lelaki, perempuan juga yang dah exit juga ya. Jadi dan yang ini ni saya bimbangnya kerana bila ditanya wanita ni kenapa dia nak belajar ni, sebab dia nak kerja. Hari ni kita semua bekerja. Dan bila ada yang nak tinggal di rumah ni, kita pula kelang kabut ya. Hari ni yang wanita bekerja ni macam saya pula ya, bila kita dah bekerja dah ada juga kita punya keupayaan ekonomi. Jangan lupa, for all economical independence we have economical responsibility ya. Maka sekarang saya juga ada tanggungan ekonomi. So dulu ya, suami kata tak payah kerjalah, abang boleh tanggung. Sekarang kalau kita kata ni, kalau saya balik ni tanya kat Ustaz Zul, bang saya nak resign lah, pengsan dia. Bukan macam mana, bukan apa ya, nak bayar rumah, nak bayar kereta. Dia dah tiba-tiba bawa dia perasan kalau tak ada lah isteri yang bekerja ni, agaknya ya macam mana hidup kita begitu. 15 tahun lepas masa okey lah 20 tahun lepas masa saya grad, kawan-kawan saya nak isteri yang tak bekerja ya. Kawan-kawan ni kita tahulah memang tak kahwin dengan aku lah sebab aku kerja sekarang ya. Tapi sekarang bila saya tanya student saya, budak lelaki, saya tanya, wife nanti kerja ke tak kerja? Dia kata, soalan apa tu Prof? Dia kata kan ya. Obviously mestilah kerja. Kenapa? Nanti nak beli kereta, nak beli rumah, kepala otak. Minta maaf lah ya. Ya, minta maaf. Ya, lah ni kena guna bahasa macam tu. Saya mengantuk dah ni ya. Now, agaknya ini yang buatkan sekarang ni ya, bila wanita bekerja itu semata-mata kerana untuk duit tu, you have actually degrade yourself. We was more than that, ladies. Kan kita sepatutnya kita ni duduk kat rumah je. Cik abang kita ni yang provide kita. Kan? Cumanya kita pun agaknya kalau kita bekerja. Saya bekerja bukan untuk keuangan itu ya. I need to work because saya jadi doktor, saya tak boleh kerja dari rumah. Saya tak boleh bawa patient saya ke rumah saya. So I have to go and work outside. Tapi dan saya yakin ya, dengan sumbangannya itu. Tapi at any one time, if my family needs me, I will leave you dry. Okay, sorry lah. Ya, the family is priority. Tapi setakat alhamdulillah Allah jaga keluarga saya, maka saya ada ruang untuk bekerja di luar. So oleh sebab tu itu satu seminar sendiri besok ya. Yang homeschooling. Okay. Saya nampak trend ya untuk Gen Alpha. That's another forum actually. Gen Alpha ni yang lahir tahun 2007 ke atas ya. This is the iPad generation. They sleep on the iPads ya. Dia sebab Alpha tu sebab dia dah sampai XYZ dah habis. So tinggal Alpha, Beta, Theta lah ya. Now Gen Alpha has been predicted ya by this McCrindle McCrindle is an educational research punya ni body dekat Australia yang banyak look into generation ni. Dia kata Gen Alpha is going to be the most homeschool generation. Why? Because the parents just do not trust the education system. Now when you homeschool, pada saya itu something yang kerajaan Malaysia kena start looking.
Homeschooling tak boleh hanya homeschool seorang-seorang. Dia mesti ada sistem. Kalau di US, homeschooling dia memang dah structured, ya. You ada exam tau. Dan nanti ada ya, nazir yang akan datang ke rumah tengok macam mana mak dia ni. Dan mak dia tu kena ada qualification. Oh, who's actually schooling the child tu, mesti ada qualification dia. Bukan yang you biasa-biasa je, yang ni Tom, Dick and Harry. Yang saya bimbang ni sekarang ada mak ni yang dia perasan dia pandai. Ya, tapi dia sebenarnya tak berapa pandai. Okay, so tadi sebelum ni saya nak tutup macam ni lah. Saya bimbang dalam satu masyarakat yang mana mengejar banyak sangat A ni, kita get this false sense of security that we are very smart, but we are not. We are just smart in passing the exam. Jadi orang yang bodoh dan dia tahu dia bodoh, kita boleh ajar. Orang yang pandai dan dia tahu dia pandai, dia mengajar. Orang yang bodoh tapi dia rasa dia pandai, kita nak buat apa dengan orang ni? So itu yang pada pandangan saya. Wallahualam. Terima kasih Dr. Harina. Soalan bagi Ustaz Hasrizal, ya. Soalan pertama, apakah solusi terbaik bagi mengatasi kepincangan dalam sistem kekeluargaan, khususnya ibu bapa, untuk memberikan pedagogi cinta dan kasih sayang pada anak di zaman semuanya mengejar material? Soalan pertama. Soalan kedua, pendidikan tanpa standardization. Bagaimana nak capai non-standardization jika sistem negara kita mengamalkan standardization? Misalnya tunggu gaji yang jauh berbeza dan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Okey, contoh ni macam lari sikit tapi okay. Confused. Siapa tanya soalan ni? Okey. Okey. Dua soalan. Soalan yang pertama, masa tak panjang, jadi mungkin jawapan pendek dia, bacalah buku Aku Terima Nikahnya kan. Ada 3 buah dah tulis kan. InsyaAllah banyak perkara lah yang ada disentuh dalam tu. Ringkasannya, satu perkataan yang penting dalam kejayaan rumah tangga kita sekarang, ada banyak faktor tapi ini faktor yang terus praktikal, iaitu enhance communication skills. So apa sahaja cabaran yang berlaku dalam rumah tangga, dalam proses nak mendidik anak-anak, mendidik suami, mendidik isteri, mendidik mentua, adik-beradik, semua ni, kata kunci dia banyak education, ialah communication. Sebab kita masyarakat Malaysia, orang Melayu terutamanya, agak lemah dalam communication ni lah. Kita simpan kat dalam, kita tak pakai horn sampai sakit jantung kan. Saya nak tengok ada kajian lah ya, negara yang banyak pakai horn mungkin kurang sikit sakit jantung kan. Sebab dia lebih ekspresif ya. Tapi kita simpan, akhirnya banyak penyakit. Jadi enhance communication. Wife improve communication, husband improve communication, dan apa-apa sahaja isu yang berbangkit dalam pendidikan anak-anak dan sebagainya, please talk each other lah. Maknanya as simple as that. Itu yang pertama. Selebihnya buku Aku Terima Nikahnya ya. Kan. Kemudian dan yang keduanya, persoalan tentang macam mana nak lawan standardization yang berlaku. Ada beberapa aspek. Aspek pertama, saya teringat ketika mana Muhammad Abduh, seorang tokoh perubahan pembaharuan ya di Mesir, pada usia 13 tahun kalau tidak silap saya, dia telah lari daripada sekolah kerana dia kecewa dengan sistem pendidikan di sekolah pada masa itu yang berorientasikan hafalan. Dia tak dapat intellectual satisfaction, dia tak ada. So dia lari daripada sekolah, tetapi dia kemudiannya telah dipujuk oleh pakcik dia lah, disebut Syekh Darwish tu. Pujuk dia, kata pakcik dia, aku tahu apa yang kamu nak, dan kamu hanya akan dapat apa yang kamu nak kalau kamu balik semula ke sekolah ni dan kamu habiskan dengan sabar. Jadi maksud dia, pakcik dia suruh Muhammad Abduh balik ke sekolah bukan untuk menghayati apa yang diajar, tetapi untuk train Muhammad Abduh supaya jadi orang yang boleh sabar dengan benda yang dia tak suka, in order to obtain benda yang dia suka in the future. So kadang-kadang kita sangat idealistik dan kita nak macam ni, kita nak macam ni, tetapi kerana kita kurang sabar, kita jadi caca merba. Jadi to certain extent, untuk mencapai benda-benda menarik ni, kena ada, orang kata, satu, kena
pernah ada pengalaman lari pada sekolah. Ya. Saya tengok orang-orang yang berjaya dalam hidup ni, dia ada pengalaman lari-lari pada sekolah. Ya. Tapi lompat pagar kerana prinsip, bukan kerana nak beli nasi goreng lah, lapar malam kan. Ya. Dia tinggalkan sekolah kerana prinsip. Dia kena ada pengalaman tu. Lepas tu yang kedua, dia patah balik dan dia bersabar dengan benda tu. Bersabar dengan benda yang dia tak puas hati tu, supaya satu hari nanti dia boleh dapat apa yang dia dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, untuk memecahkan standardization itu, salah satu daripadanya ialah keberanian untuk mengambil risiko. Ya, keberanian untuk mengambil risiko dalam erti kata destinasi kita jelas, kita nak sesuatu di hadapan dan kita mengambil risiko untuk tidak ikut lebuh raya. Kadang-kadang kita kena ikut jalan kampung, kadang-kadang kita kena naik keldai, kadang-kadang kita tumpang lori. Maksudnya di perjalanan untuk menyanggah standardization itu akan berlaku pelbagai kejadian, dan kita mengambil kejadian-kejadian itu sebagai proses untuk mendidik kita dalam sekolah kehidupan lah. Jadi maksud saya yang itu pada pandangan saya lah, kepada anak-anak, kalau mak bapak yang cakap direct ke anak tu, dia bunyi macam menghasut sikit kalau straightforward kan. Lawan sekolah, lawan, bukan macam tu Tapi maksud dia berikan kepercayaan kepada anak-anak untuk dia membuat keputusan sendiri, dan berikan ruang untuk anak-anak tersilap, berikan ruang kepada dia untuk membuat pilihan. Tanya dia apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang dia fikirkan, apa yang dia mahukan. Jadi soalan-soalan kat sekolah tu jangan sekadar tanya macam mana sekolah hari ni belajar apa. Kalau kita tanya macam tu je kan. Jadi anak-anak kita pun akan bantut dengan soalan-soalan tu. Ya, bila saya masuk sambung belajar di UKM ni, first day saya attend class, that was like about 8 months ago. Petang tu saya ambil anak saya pergi sekolah. Dia tahu yang pagi tu saya pergi ke universiti. Anak saya tanya saya, dia kata, "Abi, macam mana sekolah hari ni?" Seronok tak? Kemudian dia ketawa, dia sindir saya lah, nak bagi tahu saya betapa bosannya dia menjawab soalan yang saya tanya selama ni kepada dia. Terus saya tersedar lah kan. Maknanya kita kena ubah soalan-soalan tu kepada soalan-soalan yang merangsang anak-anak untuk berfikir di luar kerangka sekolah dia. Dia jadi lebih adventurous lah. Dia rasa nak gini, tapi dia perlukan bimbing. Kalau tak boleh nak detail lah, mengantuk lah kan. Malam ni, semalam buat assignment sampai pukul 4 pagi kan. Jadi malam ni kesimpulan saya, untuk memecah standardization itu, mesti ada keberanian untuk mengambil risiko. Dan di hadapannya nanti, diri kita terbuka untuk menjadi apa sahaja. Dan mungkin salah satu daripada akibatnya, dia akan jadi lebih kurang macam Ustaz Asrizal lah, yang dah pada umur 38 tahun ni tak tahu lagi dia jadi apa sebenarnya kan. Kejap macam ni. Saya teringat dalam satu program di UK dalam Disember hari itu, bekas pelajar terbaik SPM Malaysia, saya nak sebut yang mana sebab ada beberapa orang Jadi dalam perbualan tu, lebih kurang saya rasa sangat sedih apabila dia tanya soalan tu. Dia tanya pada saya, dia kata salah satu cara untuk berjaya dalam hidup ialah kita mesti fokus. Dia quote balik kata-kata saya lah, kita mesti fokus, dan kita hanya boleh fokus apabila kita ada matlamat yang jelas, dan kita hanya ada matlamat yang jelas kalau kita tahu apa yang kita nak, kata dia. Jadi soalan saya, Ustaz, saya tak tahu apa yang saya nak. Apa sebenarnya yang saya mahukan dalam hidup ini? Kata dia, bekas pelajar, bukan bekas lah, pelajar terbaik SPM Malaysia dalam 1 tahun tu. Jadi saya bukanlah pelajar terbaik SPM kan, tapi saya jawab pada dia, saya kata, berita buruknya pada usia 38 tahun, saya sedang mengalami persoalan yang sama. Iaitu saya pun tak tahu apa sebenarnya yang saya nak dalam hidup ini. Dan bagi saya, rasa tidak puas dan tidak gembira dengan apa sahaja yang sedang berada di tangan pada satu-satu masa, itulah yang mendesak orang-orang yang anti standardization ini untuk terus ke hadapan. Dan bagi saya, walaupun caca merba, tapi dalam caca merbanya itu ada keindahan. So it's a structured mess, semak samun yang teratur dalam sebuah kehidupan. Wallahu alam.
buat pengetahuan semua, TFTN memasuki tahun 2013 dengan pelancaran Tahun Cinta. Jadi tahun 2013 ni tema TFTN adalah Tahun Cinta. Jadi kita adakan forum ni sebenarnya dengan harapan sebagai satu permulaan di mana kita seru mahasiswa-mahasiswa di luar sana untuk mengkaji pedagogi pendidikan cinta ni. Sebab kita belum ada proper structure, apa itu pedagogi pendidikan cinta, macam mana kaedah penyampaian dia, bagaimana cara pedagogi of love. Ferreira pernah mention pasal pedagogi of love, tapi dia tak ada bagi penyelesaian dia, how to execute. And sepanjang 10 tahun yang lalu, saudara-saudara boleh cari di jurnal-jurnal di online, di internet, banyak penulisan yang sudah bermula mengenai pedagogy of love. Ada banyak penulisan, 2005 Cho, 2007 ada Tirom, Jeremy, banyak penulisan. Jadi saya seru, TFTN juga ada pasukan research team. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh sertai kami untuk memahami, mendalami dan harapnya dapat melaksanakan pedagogi pendidikan cinta ini untuk dibawa ke peringkat nasional dan kebangsaan. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panelis. Kita banyak belajar malam ni, banyak perkara kita belajar. Kita belajar pasal robot, kita belajar pasal cinta diperkosa, kan? Kita belajar pasal 5 perkara yang perlu ada pada setiap pelajar. Yang saya rasa susah kita nak pergi satu forum yang kita boleh dapat tiga-tiga sudut pandang yang berbeza seperti ini dan berdasarkan tema cinta. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada pengurusi majlis, Saudari Fadilah. Terima kasih.